قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. قوله أما استغناؤه, kata baca kata qaul Imam Sanusi, amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujuda wal qidama wal baqa'a wal mukhalafata lil hawadithi wa qiyama bin nafsi. Adapun terkaya Allah, jadi mafhum la ilaha illallah ataupun mafhum uluhiyah ila istighna'uhu an kulli ma siwah. Maka yang pertama ya, adapun istighna itu an kulli ma siwah, terkaya Allah daripada yang selain daripadanya, fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujud, maka bawah istighna itu mewajibkan bagi Allah sifat wujud. Sifat wujud itu sifat wajib bagi Allah. Itu terkandung dalam pemahaman makna istighna. Lagi al-qidam, sedia, wal baqa, kekal, wal mukhalafah lil hawadis, bersalahan dengan sekalian yang baharu, wal qiyama bin nafsi, berdiri Tuhan dengan sendirinya, wat tanazzuha 'anil naqaisi, dan maha suci dari segala kekurangan. Maka maha suci daripada segala kekurangan itu apa dia? Wa yadkhulu fi dzalika wujubus sam'i. Allah Ta'ala maha suci daripada segala kekurangan, termasuk dalam itu wajib bersifat dengan sama' lahu ta'ala wal basari wal kalami, sama', basar dan kalam. Idh law lam tajib lahu hadhihi sifatu, dari kerana kalau tidak wajiblah ini sifat sama', basar dan kalam, lakana muhtajan ilal muhdithi, nescaya berhajat Allah kepada pencipta, awil mahalli, atau berhajat Tuhan kepada tempat untuk dia menumpang ada. Tempat yang maksud dia tu sifat, dia berhajat kepada zat untuk dia menumpang, untuk dia wujud. Au man yadfa'u anhu naqaisa, atau orang atau sesuatu yang menolak daripadanya segala kekurangan itu. Okey. Qauluhu amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu ila akhirih, kata musannif terkaya, adapun terkaya Allah daripada setiap yang lainnya itu. Lamma dzakara anna ma'na al-uluhiyah, adapun tatkala telah menyebut musannif makna uluhiyah, dalam bawah tu dia buat kata al-uluhiyah lah, la'ala sawabnya al-uluhiyah. Ba'dun nusakh dia sebut dengan nakirah, jadi sini sepatutnya uluhiyah lah. Lamma dzakara anna al-ma'na al-uluhiyati, tatkala menyebut musannif akan makna uluhiyah itu, allati infarada bihal maula subhanahu wa ta'ala, yang bertunggalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat ketuhanan itu. Sifat ketuhanan itu Tuhan sahaja yang ada. Bila sebut makna uluhiyah apa dia? Istighna'uhu an kulli ma siwa, terkayanya Tuhan dari sekalian yang lain, waftiqaru kulli ma adahu ilaih, dan berhajatnya sekalian yang lain kepada Allah. Lama, jawab dia akhadha. Lamakah isim syarat kan? Jadi akhadha yubayyinu, maka mula musannif yubayyinu, menerangkan, man daraja tahta kullin, apa yang terkandung di bawah setiap, minal aqaidil mutaqaddimati, daripada akidah yang telah tersebut. Apa yang ada di bawah setiap itu? Setiap istighna, apa yang ada daripada akidah. Iftikar, apa yang ada daripada akidah-akidah yang telah sebut 20 ataupun 21 tu. 41, maaf 41. Wa inna ma qaddama al-istighna'a 'ala al-iftiqar. Apa sebab musannif sebut istighna dulu, lepas tu baru sebut iftikar? Kenapa tidak terbalik? Dan hanya saja musannif mendahulukan istighna daripada iftikar, li'anna al-awwala wasfuhu ta'ala, kerana yang pertama itu sifat Allah, mensifatkan Allah, cerita mengenai sifat Allah. Wathaniya wasfu ma siwahu, adapun yang kedua iftikar, cerita pasal sifat selain Allah. Iftikar kullu ma ada,
cerita pasal kullu ma adallah. Adapun awal istighna Allah, maka dahulukan hak berkaitan dengan Allah. Qauluhu fa huwa yujibu lahu ta'ala ila akhirih, maka sifat istighna itu mewajibkan bagi Allah sifat wujud qidam maka ila akhirih. As-sirru fi ta'birihi, rahsia pada ta'bir musannif, pada penggunaan ayat ta'bir musannif. Taratan biqaulihi yujibu, kadang-kadang dia guna yujibu, wa taratan biqaulihi yu'khadhu. Kalau tengok dalam matang tu dia kata fahuwa yujibu lahu ta'ala al-qidam. Fahuwa yujibu lahu ta'ala qidam. Lepas kata apa nama ni, au man yadfa'u anhu naqaisa wa yu'khadhu minhu. Jadi di sini dia guna yujibu, kadang-kadang dia guna yu'khadhu. Kalau ikutnya benda tu sama je. Maka ulama kata kadza yu'khadhu minhu aidan, lepas tu sama, kadza yu'khadhu minhu aidan. Apa sebab kadang-kadang disebut yujibu, kadang-kadang disebut yu'khadhu? Kata dia li'annal aqidata in kanat min qabilil wajibi, jika dia itu dari pihak perkara yang wajib. Bila nak cerita tentang perkara yang wajib, yu'abbiru fiha bil awwali, maka musannif akan guna takbir dengan yang pertama. Takbirkan pada perkara yang perkara akidah yang qabil wajib itu dengan yujibu. Itu kalau cerita mengenai sifat-sifat wajib. Yujibu lahul wujud qidam, itu sifat wajib tu. Dia akan takbir dengan yujibu. Tanbihan ala annaha wajibatun, kerana nak buat peringatan bahawa ini sifat yang wajib. Wa in kanat min qabilil jaizi, kalau dia itu akidah tersebut daripada pihak harus, menceritakan tentang perkara yang harus bagi Allah, yu'abbiru fiha bitsani, maka musannif akan takbir dengan yu'khadhu. Tanbihan ala annaha jaizah, kerana nak menunjukkan bahawa perkara itu jaiz. Dia tak guna yujib. Contoh ni, bila kata sebab batu man yadfa'una wa yu'khadhu minhu tanazzuhu ta'ala 'anil aghrab. Tanazzuhu ta'ala 'anil aghrab fil af'al wal ahkam. Perbuatan dah hukum, nisbah bagi Tuhan tak wajib. Allah Ta'ala harus menurunkan hukum, membuat segala perbuatan tidak wajib. Allah Ta'ala buat perbuatan makhluk ni lah, antara perbuatan makhluk lah. Jadi itu cerita mengenai perkara harus pada Allah Ta'ala. Ijadu kullu mumkinin wa i'damuhu, mengada setiap mungkin atau meniadakan mungkin. Jadi antaranya af'al al-ahkam. Bila begitu dia guna perkataan yu'khadhu. Kadza qala ba'duhum, begitulah kata sebahagian ulama. Kadza qala sirah tabarriyah ni panggil, mana gitu ada khabar. Ulama sebahagian ulama khabar gitulah. Jadi Syekh Bajuri kata wa fihi nazar, dan pada taujih kalam musannif itu ada nazar, ada perhatian, mana boleh dikritik lagi lah, tak kemah lah. Kama yu'lamu mimma ya'ti, sebagaimana akan dibincang, diketahui daripada barang yang akan datang. Jadi kalau ikutnya yu'khadhu yujibu, dia sama, dipahami dan mewajibkan, dia sama. Cuma sebahagian ulama kata ada rahsia, sebab yujibu ni cakap mengenai perkara wajib, yu'khadhu mengenai perkara jaiz. Dah jaiz pun tanazzuhu ta'ala itu wajib, tanazzuhu Allah Ta'ala itu wajib. Jadi ala kulli hal, ini wajhatun nazar li tawjihi kalamil musannifi, untuk mentawjihkan apa sebab Imam Sanusi sebut yujibu kadang-kadang disebut yu'khadhu. Okey. Qauluhu wal qiyama bin nafsi, berdiri Allah dengan sendiri. U'turida, dibangkang, bi annahu yalzamu ala ja'lil istighna'i mustalziman lil qiyami bin nafsi istilzam asy-syai'i li nafsihi. Maka dibangkang terhadap kata musannif ini, dia kata al-istighna mewajibkan apa? Antaranya al-qiyama bin nafsi,
u'turida, maka dibangkangkan di atas kalam musannif bi annahu, dari bahawa sesungguhnya yalzamu ala ja'lil istighna mustalziman lil qiyam bin nafsi, lazim daripada menjadikan istighna itu melazimkan bagi qiyam bin nafsi. Bila kita kata istighna, lazim daripada makna istighna ialah Tuhan bersifat qiyam bin nafsi. Kita kata istighna itu melazimi kepada sifat qiyam bin nafsi, lazim daripada itu istilzam syai' li nafsihi, membawa kepada melazimkan sesuatu akan dirinya sendiri. Melazimkan sesuatu akan dirinya sendiri, maknanya seakan jadi dua. Kalau dua benda dua lah. Dia bukan dua benda dah, dia tu sendiri. Kalau dua benda, hak ni melazimi hak ni melazimi ni, tu dua benda. Hak ni hak tu diri hak tu dah. Sebut apa istighna? Istighna tu diri makna qiyam bin nafsi. Bila kata lazim pada istighna, qiyam bin nafsi makna cakap macam benda sama. Melazimkan sesuatu akan dirinya sendiri. Jadi orang nak cakap itu nak lazim ni, lazim benda yang lain. Kalau lazim benda sendiri, itu bukan bagi lazim tu, itu benda yang satu. Okay. 5 marrah, dari barang yang telah lalu, kerana telah lalu sebut min tafsiril qiyam bin nafsi, kerana kita tafsirkan dulu sebut qiyam bin nafsi itu bil istighna anil mahal wal mukhassis. Kan tengok kan mula masa cerita bab qiyam bin nafsi, hai istighna'uhu ta'ala anil mahal wal mukhassis. Mana ni? Adam iradatihi. Kat mana? Nafsiyah, khamsah salbiyah. Qiyamuhu bin nafsi ay la yaftakiru. La yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Ada muftiqar, ataupun ada muftiqar itu istighna lah, tidak berhajat kepada mahallin wala mukhassis. Okay, jadi dalam burhan pula dia kata, dalam burhan dalil a'ra qidam burhan mukhalafah qiyam bin nafsi. Lepas tu burhan wujud sebelum tu wa law ihtaja, sama di atas law ihtaja ba mustahil burhan mustahil wa sayyidana jahlu ayakuna murakkaban al-ajzu ta'khudhu alif qadran kanu qadran muridan sama basar. Okay. Yastahil aishuna sifah ad-dadu 20 al-ula, dia kata wa yakunu aw yakunu aradan yakumu bil jirmi. Disebut dah mumathalahu turul adam mumathalal hawadi bi ayakuna jirman ta'khudhu dhatu ali aw yakuna aradan yakumu bil jirmi. Ala kulli hal, tafsir kepada qiyamuhu bin nafsi ai istighna'uhu ta'ala anil mahal wal mukhassis. Tiba-tiba bila bincang bab istighna yang ada pada makna uluhiyah, dia kata istighna melazimkan qiyamuhu bin nafsihi. Dah qiyamuhu bin nafsihi itu apa dia? Istighna dah. Jadi tu istilzamu syai' li nafsihi. Tu nak kabut. Itu melazimkan sesuatu akan dirinya sendiri. Jadi bukan benda lain tu. Mana ada istilzam sesuatu yang lain. Jadi 5 marrah, kerana barang yang telah lalu min tafsiril qiyami bin nafsi bil istighna anil mahali wal mukhassis. Mentafsirkan qiyamuhu bin nafsi dengan terkaya daripada tempat dan juga pencipta. Itu i'tirad yang dibuatlah. Wa ujiba, dan dijawab balik bi annal istighna alladhi fassara bihil qiyama bin nafsi akhassu minal istighna'i an kulli ma siwahu. Bahawa istighna
yang musannif tafsirkan dia qiyamuhu bi nafsihi itu lebih khusus daripada istighna an kulli ma siwa. Istighna pada faham mafhum qiyamuhu bi nafsihi lain dengan perbincangan istighna pada masalah makna uluhiyah. Istighna qiyamuhu lain dengan makna istighna pada makna uluhiyah. Li'annahu kerana istighna pada istighna an kulli ma siwa itu yashmalul istighna an ghairil mahal wal mukhassis, mengangkumi istighna daripada selain tempat dan selain daripada pencipta. Istighna ni umum lagi ni. Tak, bukan masuk yang bernafsi aja, masuk ke hak lain. Maka tak boleh nak kata istighna tu mengistilzamkan sesuatu dengan dirinya sendiri. Taklah. Sebab istighna perbincangan qiyamuhu bi nafsihi lain dengan istighna perbincangan makna uluhiyah. Ini semua ibarat belaka. Wa qawluhu wa yadkhulu fi dhalika, masuk pada demikian itu, ai fi tanazzuhi 'anil naqaisi, pada maha suci Allah, sucinya Allah daripada segala kekurangan. Itu fi dhalika ai fi tanazzuhi 'anil naqaisi wa yadkhulu fi dhalika, kan dia kata masuk juga wa tanazzuha 'anil naqaisi wa yadkhulu fi dhalika. Fi dhalika tu apa? Fi tanazzuhi 'anil naqaisi. Wa asyara bit ta'bir bi qawlihi wa yadkhulu, dan mengisyaratkan musannif dengan takbir dia bi qawlihi wa yadkhulu, itu mengisyaratkan ila annahu amun, bahawa dia itu umum. Dia itu umum. Wa yadkhulu fi dhalika, masuk, perkataan musannif dan masuk itu mengisyaratkan bahawa itu umum, maha suci daripada kekurangan tu umum. Kenapa? Li syumulihi ma dzukira, kerana merangkuminya barang yang telah disebut wa ghairahu, dan yang lain daripada disebut, kal wujubil qidam, seperti wajib bersifat dengan qidam, wal baqa, dan baqa, wa ghairihima, dan selain daripadanya. Suci daripada segala kekurangan, masuk daripada itu. Sama bahasa kalam kan disebut tiga je ke tak, lain masuk kok. Qidam suci pada kekurangan juga, nampak? Baqa suci pada kekurangan juga, dan lain-lain lagi. Jadi perkataan wa yadkhulu itu memberi isyarat kepada makna yang umum, bukan sekadar tu saja masuk. Wa qawluhu wujubus sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam, wajib sifat sama', basar dan kalam. Ai walawazimuhuma, dan lawazim, perkara yang melazimi sekaliannya itu. Makna kaunuhu apa dia? Wahya kaunuhu ta'ala sami'an basira mutakalliman, sifat maknawiyah. Idza alimta dzalika, ini mudahlah ni. Apabila kamu tahu demikian itu, sebab dia sebut je, hanya dia sebut, disusun balik je. Idza alimta dzalika, apabila kamu tahu demikian itu, alimta annahu in daraja fi istighnaihi ta'ala, tahulah kamu bahawa terkandung pada makna istighna Allah Ta'ala itu an kulli ma siwa, terkaya Allah daripada sekalian yang lain, 11 sifah, terkandung 11 sifat. Dalam istighna ada 11 sifat. Minal wajibat, daripada perkara wajib. Wahidat, terkandung wahidatun nafsiyatun, satu itu nafsiyah, itu badal. Wahidatun nafsiyah, satu sifat nafsiyah, wahyal wujud. Wa arba'atun salbiyatun, 4 salbiyah, wahyal qidamu wal baqa wa mukhalafatuhu lil hawadithi wal qiyamu bin nafsi. Wahdaniyah ada masuk sini, wahdaniyah ifliqah. Wa thalathatun min sifatil ma'ani, dan 3 daripada sifat ma'ani, wahyas sam'u wal basaru wal kalam. Wa thalathatun ma'nawiyatun, dan 3 ma'nawiyah, wahya kaunuhu ta'ala sami'an wa basiran wa mutakalliman. Wa ma'lumun annahu idza wajabat hadhihi sifatu, dan telah maklum bahawa apabila wajiblah ini sifat, istahalat addaduha, maka mustahil lawan ini sifat. Jadi sebelah wajib, maka mustahil sebelah lawan. Mustahil lawan yang sebelah tu.
wa hiya 11 aidan, juga 11 juga. Wa sayati tamamu kullin minal wajibat wal mustahilat, akan datang kesempurnaan perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Fatanabbah, maka beri perhatian kamu. Jadi dalam masalah istighna ni masuk daripada 41 akidah berapa? 22 sebelah sebelah wajib, sebelah yang mustahil. Okey. Rekah ni mana beza? Rekah nak terang lah beza dengan istighna dan iftikar. Okey, bila tengok iftikar lagi kita akan nampak. Sini tak ada baru sebut istighna. Baru sebut istighna. Lepas iftikar lagi akan nampak. Baca dah. Dia senang cara nak tengoknya. Kait lagi. Nanti nak tu. Ya kadang-kadang tukar tak. Kadang-kadang nak letak mana, nak letak istighna ke nak letak iftikar. Dia ada pihak ataupun jihah yang kita lihat sesuatu tu nak membezakan dia istighna ataupun iftikar. Okey. Pendek katanya, iftikar ni makna segala sifat yang mana makhluk yang ada ini, alam ni ada, berhajat bagi Tuhan bersifat dengan tu. Itu iftikar. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kalau Tuhan tak ada kudrat, macam mana nak buat alam? Tak ada iradat, macam mana buat alam? Kalau Tuhan tak ada ilmu, macam mana buat alam? Jadi hak iftikar makhluk tu tengok pada diri makhluk dulu. Kan iftikar kullu ma siwa. Jadi lihat kepada dia punya arahnya, dia punya apa nama ni, fokusnya pada makhluk, bagaimana ada makhluk menunjukkan ada Tuhan dan berhajat makhluk pada Tuhan. Maka sifat yang berkaitan dengan ada makhluk tu masuk dalam iftikar. Saringkah? Kalau faham tu boleh balik fikir-fikir jumpa lah tu. Kalau hak panjang ni nanti ya. Kau apa dah? Id law lam tajib. Kau sebelah dak semayang dak. Sebelah mayang jenazah. Duduk ada duduk. Pok darah hak ni sen. Pok darah ni meninggal. Pok darah. Pok darah belah ayah. Duduk sini dah majid muka lagi. Lepas tu tanah-tanah mana ni kau? Okey. Yukhadhu minhu id law lam tajib lahu hadhihi sifatu. Kerana kalau tidak wajib bagi Allah ini sekalian sifat, lakana muhtajan ilal muhdithi, maka nescaya berhajat Tuhan kepada yang mengadakannya, ataupun berhajat Tuhan kepada mahal, ataupun berhajat kepada yang menolak daripadanya segala kekurangan. Hadza qiyasun istisnaiyun. Dia ulang balik, qiyas istisnai, macam dalam burhan itu lah. Qiyas istisnai. Hazafa al-musannifu minhu al-istisnaiyah. Musannif hazaf istisnaiyah, lakin tu al-qailata, yang berkata lakin ihtiyajuhu ila dhalika batilun, berhajatnya Tuhan kepada demikian itu batal, mustahil limunafatihi lilistighna, kerana menafikan dia akan istighna. Wa bayanu dhalika tafsilan, dan keterangan demikian itu secara terperinci, antakul. Ini susunan qiyas istisnai dia. Lau lam yajib lahul wujudu, kalau tidak wajib bagi Allah sifat wujud, lahtaja ilal muhdithi, maka nescaya berhajat kepada muhdith yang mencipta. Wal ihtiyaju yunafi listighna, dan berhajat itu menafikan istighna. Jadi kalau ikutnya lau lam yajib lahul wujudu lahtaja ilal muhdithi, lakin ihtiyajuhu ilal muhdithi batilun. Lepas tu natijah dia, natijah dia fasabata annahu yajibu
lahul wujud. Kan? Lau lam yajid wujud kan. Sekarang ni nafi. Lepas tu qiyas istisnai, muqaddamnya apa? Muqaddam dia lau lam yajid lahul wujud. Lahtajatu tali. Ihtiyat ila muhdisin. Ibtalut tali yalzamu minhu ibtalul muqaddam. Menafikan tali lazim daripadanya menafikan muqaddam. Contoh, kalau lau idza tala'atis syam, idza apa nama ni? Guna ayat dia. Allahumma salli ala Muhammad. Idza macam mana ayat dia? Idza kanat mawjudan idza kanat asy-syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. Idza kanat asy-syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun. Lakin an-nahara mawjud fasy-syamsu tali'atun. Itu isbat tali, lazim pada isbat tali sebab muqaddam. Lazim daripada nafi tali, nafi muqaddam. Idza kanatis syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun lakinnan nahar ghairu mawjud fasyamsu ghairu tali'ah. Nafi tali lazim daripada nafi tali, nafi muqaddam. Ingat tak? Dalam mantik hak depan tu, jumlah syartiyah depan itu dibagi dua. Tak? Jumlah syarat tu dia panggil muqaddam. Idza kanatis syamsu tali'atan, kalau matahari terbit, itu muqaddam. Talinya fan-naharu mawjud, maka siang tu ada. Fan-naharu mawjud, jawab pada syarat itu dipanggil tali. Isbatut tali yalzamu minhu isbatul muqaddam. Bila kita mensabitkan tali tadi, jawab syarat itu, maka sabitlah syarat tu. Lakin jumlah istisna, dipanggil qiyas istisnai sebab dia ada lakin. Lakinnan nahara mawjudun fasyamsu tali'ah, tetapi siang tu ada. Bila siang tu ada, makna matahari ada. Lakinnan nahara ghairu mawjudin, tetapi siang tak ada, maka matahari pun tak ada. Okey, sini laulam yajid lahul wujud, kalau tidak wajib bagi Tuhan sifat wujud, lahtaja ilal muhdith, saya berhajat pada muhdith. Lakin ihtiyajuhu ila muhdithin batilun, tetapi berhajat Allah kepada muhdith itu batil. Jadi jawabnya lam yajid fayajibu lahul wujud. Nafi ya. Boleh. Lau lam yajid annahu lam lam yajid tadi isbat sebab jumlah nafi dah. Jadi dinafi hak sani lahtaja ilal muhdis. Ihtiyajuhu ilal muhdithi batilun. Dinafi sani. Dinafi tali. Maka lazim daripada nafi tali nafi muqaddam. Mana muqaddam? Lam yajid lahul wujud. Nafi dengan nafi jadi isbat. Fa wajaba lahul wujud. Faham? Wal ihtiyaju, ini dia khulasah. Kalau susun betul, qiyas tu kena ada lakin lah. Tapi sini didatangkan dengan terus pada natijah. Wal ihtiyaju yunafil istighna. Kenapa? Didatangkan dalil kepada tidak berhajat tu. Didatangkan dalil pada tidak berhajat. Sebab semua istisna tu sama, lakin ihtiyajuhu batilun. Waktu dinafikan, tu maklum dah lah. Jadi wal ihtiyaju yunafil istighna, berhajat tu menafikan istighna. Okey, tu satu. Walau lam yajid lahul qidamu lahtaja ila muhdithi, kalau tidak wajib bagi Allah qidam, maka berhajat pada muhdith. Wal ihtiyaju yunafil istighna, sama ulangnya. Ihtiyaj itu menafikan istighna juga. Walau lam yajid lahul baqa'u lahtaja ila muhdithi, wal ihtiyaju yunafil istighna. Lau lam tajib lahul mukhalafatuhu lil hawadithi lahtaja ila muhdithi, wal ihtiyaju yunafil istighna. Walau lam yajid lahul qiyamu bin nafsi bi ma'na al istighna anil mukhassisi lahtaja ila muhdithi, wal ihtiyaju yunafil istighna. Walau lam yajid lahul qiyamu bin nafsi bi ma'na al istighna anil mahalli. Tengok dua kali. Sebab apa? Sebab qiyamu bin nafsihi ada
dua perkara situ. Nafi ihtiyajuhu ila mahal, nafi ihtiyajuhu ila mukhassis. Menafi Tuhan tak berhajat pada zat untuk dia wujud, dan tidak berhajat kepada pencipta yang menciptakan dia. Wal ihtiyaju yunafil istighna walau lam yajid lahu tanazzuhu anin naqaisi. Kalau tidak wajib bagi Tuhan dia itu suci daripada segala kekurangan, lahtaja ila man yadfa'u anhu naqaisa, maka berhajat Allah kepada orang yang menghilangkan daripadanya kekurangan. Wal ihtiyaju yunafil istighna. Semua ulang mudahnya. Wa ulima min dzalika, dan diketahui daripada demikian itu, anna qaulahu, kata musannif, ilal muhdithi awil mahalli aw ma yadfa'u anhu naqaisa. Nampak atas tu pada kata musannif, atas tu tepi ya, dia kata idh law lam tajib lahu hadhihi sifatu lakana muhtajan ila al muhdithi awil mahalli aw ma yadfa'u anhu naqaisa. Tiga perkara. Diketahui bahawa perkataan ilal muhdithi awil mahal aw ma yadfa'u naqaisa itu ala tauzi, atas jalan tauzi. Tauzi ni makna bagi. Bagi. Hak tu bagi lah daripada 20 sebelah ni. Hak mana hak apa nama ni? Muhtaj ila muhdithi. Bagi tengok ah. Ihtiyaj ila muhdithi, ihtiyaj ila mahal, ihtiyaj ila ma yadfa'u an naqaisa. Okey, fal awwalu. Yang pertama mana? Ihtiyaj, adamu ihtiyaj. Adamul ihtiyaj ila al muhdith itu bin nisbati lil wujud, nisbah bagi wujud. Kalau Tuhan tak bersifat wujud, maka lazim daripadanya berhajat kepada pencipta yang mengadakan dia. Wal qidami, qidam pun sama, wal baqa wal mukhalafati lil hawadith. Wa ahadi syiqqai, dan salah satu dua bahagian makna qiyami bin nafsi. Salah satu daripada dua makna qiyam bin nafsi. Satu bahagian daripada dua makna qiyam bin nafsi, iaitu ada muhtiyajihi ila mukhassis. Jadi hak mukhassis tu kena kepada wujud, qidam, baqa, mukhalafah dengan sebahagian satu makna daripada qiyam bin nafsi. Wathani, yang kedua mana? Yang kedua ilal mahalli. Mahal dengan maksud zat yang Tuhan ada padanya, dengan maksud Tuhan sifat. Itu binisbati lisyikkihil akhar, bagi bahagiannya yang satu lagi. Bahagian mana? Bahagian qiyamu bi nafsi, iaitu ada muhtiyaj ilal mahal. Wathalithu, yang ketiga binisbati litanazzuhi anin naqaisi, nisbah kepada maha suci daripada segala kekurangan. Maka Tuhan tidak berhajat kepada yang lain yang nak tolak daripadanya kekurangan. Sebab apa? Sebab dia istighna dah. Dia dah maha suci daripada kekurangan. Wa innamal tafata huna, hanya saja melihat oleh musannif di sini, lidalilil aqli, bagi dalil akli, fi sam'i wa ma ba'dahu, pada samak dan barang yang selepas samak basar kalam. Musannif melihat dan berpaling, melihatlah maksudnya berpaling dan fokus kepada dalil akli pada masalah samak basar dan kalam, ma'a annal mu'awwala alaihi fi dhalika innama huwa dalilu naqliyu kama marra, padahal yang dipegang ataupun yang diiktimad padanya pada demikian itu ialah dalil naqli sebagaimana telah lalu. Dalam masalah sifat ma'ani kan, hot part ni tiga dah, sama, basar, kalam. Tiga ni kan, masa kita bincang bab sifat, dia kata dalil hak muawwal, dalil paling kuat dia apa? Dalil naqli, bukan dalil akli. Tak, sebab tak ada kaitan benda itu dengan wujud makhluk. Makna kita kata Allah Sami' Basir itu sebab Allah Ta'ala tahu. Adapun wujud makhluk adakah berkait dengan sama' basar Tuhan? Tak ada. Jadi
Al-mu'awwal pada masalah sama' bahasa kalam ialah dalil naqli, tapi sini tak sebut pun dalil naqli, dia sebut dalil akli. Dia sebut menolak daripadanya tanazzuh anin naqais. Kan di sana dibincang kan, kalau dalil akli, kalau Tuhan tak dengar makna Tuhan pekak, maka pekak tu kekurangan, mustahil bagi Allah kekurangan. Kalau Tuhan tak melihat, maka Tuhan buta, maka buta bagi Tuhan tu kekurangan, maka mustahil Allah ada kekurangan. Ni tanazzuh anin naqais, dia kembali kepada dalil akli. Kenapa? Li'annan diraja innama ya'ti 'ala dalilil aqli. Kerana bermasukkan itu, termasuk itu, nak mengandungkan makna lain itu hanya boleh datang dengan dalil akli ya. Kalau dalil akli nak masuk kan, sekarang ni nak bincang bab istigna tu, mana boleh masuk situ? Lan naqli, bukan daripada dalil naqli, kama huwa wadihun, sebagaimana telah nyata ia, sebagaimana jelas ia. Wa qawluhu yukhadhu minhu wallahu ta'ala. Sekarang dibilang balik yang mudah ini. Mudah ni. Pukul sebelah betul mana? Pukul sebelah betul Jam tak ada. Jam tak ada bateri. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Berarti wa yahmiluhu imamuhu tak? Yahmiluhu imamuhu. Amal ma'mumu, kata musannif, amal ma'mum, ada ma'mum fasahuhu hala qudwatihi, lupa makmum ketika ikut imam, yahmiluhu imamuhu, ditanggung oleh imam. Imam mana? Ghairul muhdithi, imam yang tidak berhadas. Kalau imam berhadas tak ditanggung. Okay. Qauluhu yahmiluhu imamuhu, menanggungkannya oleh imamnya. Ai kama yahmilu anhu al-fatihata, sebagaimana imam menanggung daripada makmum Fatihah. Makmum masbuk kan? Kalau sempat terimam rokok je, Fatihah terimam tanggung habis. Dah sini pun sama lah. Lupa makmum, terimam tanggung. Falau tadhakkara al-ma'mum, kalau teringat oleh makmum, tarka ruknin, meninggal satu rukun, ghairi sajdatin minar raka'atil akhirah, selain daripada sujud pada rakaat akhir, wa ghairi niyyati wa takbiratil ihram, dan selain daripada niat dan takbiratul ihram, au syakka fih, ataupun dia syak padanya, pada meninggalkan rukun tu, ata ba'da salami imamihi bi raka'atin, maka dia datangkan selepas salam imamnya dengan satu rakaat, walam yasjud, dan tak perlu dia sujud. Contoh, makmum teringat dia ada tinggal mana-mana rukun. Rukun ni mana? Rukun selain daripada sujud terakhir. Sebab apa? Kalau sujud terakhir, sujud je lagi. Tu imam apa nama ni, kalau tak ada sujud, sujud je lah. Sebab sujud terakhir tu tepat je dah. Kita dah rakaat terakhir kan. Apa lagi? Dan selain daripada niat batal terus, atau selain daripada takbiratul ihram batal terus. Okey. Jadi kalau dia tertinggal rukun, mana tinggal, katakanlah dia tinggal tamakninah pada rukun, jadi rukun dah jadi. Dia tinggal sujud pada rakaat sebelum tu, dia tinggal baca Fatihah pada mana-mana rakaat, maka apa perlu buat? Atabi ba'da salami imamihi bi raka'atin, lepas tu imam salam, dia tak lagi bangun buat diri, sebab dia tengah mutabaah, dia tengah ikut tu imam, maka lepas tu imam salam tambah serakaat. Walaupun dia tinggal sujud je, tambah serakaat. Walaupun dia tinggal Fatihah je, tambah serakaat kau. Salam tu imam, sebab dia tengah ikut, dia tak boleh tambah dah tu. Kena tu imam habis dulu, baru bangun tambah serakaat. Jadi hak rakaat hak tak ada tu larut. Makmum jangan buat salam. Kalau makmum salam, tak boleh gitu, batal. Kita tak pergi buat rukun salam kepada tempat dia. Kalau sengaja salam, batal. Tok imamnya salam, jadi tok makmum tak. Jadi makmum sebenarnya tak selesai ke sembahyang.
Walaupun dia makmum muafiq daripada awal dah. Dia tu muafiq rakaat daripada awal. Daripada awal ikut akad takbir sekali takbiratul ihram dengan tu imam. Tapi kerana dia tinggal rukun, maka lepas tu imam salam dia tak selesai lagi sembahyang. Dia kena tambah satu rakaat. Walam yasjud, dah kena sujud dah. Tak payah sujud. Kenapa? Liwuku'i sahwi hala qudwah. Kerana berlaku lupa masa dia ikut tu imam. Nampak tak? Kalau kadang kita rokok sujud ke, tak perlu sujud. Sebab lupa tu masih ikut tu imam. Intaha daripada mana tu? Minhaj. Lepas tu wa syar intaha minha wa syarhuhu. Lepas tu benda tu lihat kelabu. Itu benda tu. Betul tak buka surat? Benda ke salah tulis. Intaha minhaj dan syarah minhaj bagi Muhammad Ramli. Mira lagi sambung. Bagi Syekh Muhammad Ramli. Jangan baca syarhul lamar. Syarhuhu lamar. Ada syarah. Intaha dia ambil daripada minhaj dan syarahnya bagi Syekh Muhammad Ramli. Wa qawluhu, kalau cari kamu jumpa tak? Cari kat kamu. Benda lam mim ra masuk. Kok alif lam mim ra. Tu ada. Bagi Muhammad Ramli, nihayah Syekh Muhammad Ramli. Qauluhu ghairu sajdatin min raka'atil akhirah. Kata musannif selain daripada sujud rakaat akhir. Amma idza kana minha, adapun kalau yang dia tinggal itu daripada sujud pada rakaat akhir, fa innahu yatadarakuhu, maka dia perlu buat jelah. Tak payah apa nama ni bangun tambah rakaat lah. Dia duduk rakaat akhir dah, sujud sajalah. Wala yasjudu, dan tak perlu sujud. Wala sujud apa ni? Wala sujud li sahwi lah. Wa qawluhu, kata musannif lagi, dia kata ghairu niyati wa takbir, atau ghairu niyati wa takbiratul ihram, selain daripada niat dan takbiratul ihram. Amma huma, adapun niat atau takbiratul ihram, fa inna salatahu tabtulu, sembahyang dia batal lah. Dia teringat tinggal niat, dia tinggal takbiratul ihram, itu batal wadah. Dah nak buat mana? Tengah tahiyat akhir teringat, tengah ikut imam tengah semayang tahiyat akhir sama imam, teringat tertinggal takbiratul ihram. Nak buat mana mutakib? Tambah rakaat ke mana lepas salam? Ke mana? Tahiyat akhir dia teringat tadi, dia tertinggal takbiratul ihram, dia tengah ikut imam. Ini buat mana? Tunggu tu imam salam, lepas tu tambah ke mana? Tambah rakaat. Tambah niat dah. Takbir. Takbiratul ihram tak ada. Ini ada. Tambah seorang. Tambah satu rukun diganti dengan satu rakaat. Satu rakaat. Sujud tak? Kena sabar. Batal solat. Lepas tu nak buat mana? Tunggu tu imam salam. Dia dah tunggu tu imam salam, dia dah sah dah mayat. Ini ada. Tapi tak takbir. Tak jadi kok. Ke jadi? Niat saja nak mayang, jadi tak mayang? Ke
Kan ada khilaf. Cuma tak raya. Salafi. Allah Akbar. Jadi dia tak tunggu salah, terus bangun. Sampai dok mayang dah tu. Tu dia dok mayang dah tu. Tak jadi dah mayang, tunggu bangun lah. Tunggu bangun. Takbir semula. Takbir mula kalau tak imam masih beri salam, boleh ikut jemaah. Boleh ikut jemaah. Adapun niat atau takbir ihram, amma huma fa inna salatahu tabtulu fayasta'nifuha, maka dia mula. Isti'nah ni makna mula pada awal. Lima marra fi tartib, kerana barang yang telah lalu pada masalah perbincangan tertib dulu kan. Qauluhu ghairul muhdithi, imam yang bukan muhdith, bukan berhadas. Ni muhdith ke tak? Hak dalam akidah ni muhdith ke? Li'annahu lam yahtaj ila mahallin wala muhdithin. Tidak berhajat kepada pencipta. Ada pun pencipta. Ni muhdith hadas orang yang berhadas. Amal muhdithu, adapun tu imam yang berhadas, fala yatahammalu syai'an. Tu imam hak berhadas tak boleh tanggung apa-apa. Li'adami salahiyatihi litahammuli, kerana tidak layaknya untuk tanggung. Jadi tu imam hak berhadas dia tak boleh tanggung makmum, sebab tu orang gini tak boleh jadi tu imam lah. So jadi tu imam lah. Hatta kalau semayang dia diri sah, katakanlah dia semayang diri, dia sendiri semayang tu sah, tapi tak boleh tanggung kan. Macam dedah tu imam pakam ni, pakam beg. Ada cerita pakam beg kecil tu imam. Tu maaf untuk dia. Dia tu imam nak tanggung mana kan. Sejak kakak ni Subhanallah. Kerana li adami salahiyatihi litahammul, kerana tak layak dia untuk tanggung. Bidalili, dengan dalil, malau adrakahu raki'an, kalau seorang itu sempat dengan imam dalam keadaan imam rukuk, fa innahu la yadriku raka'ah, dia tak sempat rakaat. Jadi kalau dia masuk tu imam rukuk dah, kita makmum pergi rukuk, boleh rakaat, tak boleh kok. Ada kalau gitu tak payah ikut lah. Tak. Wa innama uthibal musalli khalfahu, hanya diberi pahala orang semayang belakang tu imam itu alal jamaah, pahala jamaah, liwujudi suratiha ay suratil jamaah, kerana ada rupa semayang berjamaah tu je. Jadi dalam masalah kalau ikut tak apa, ikut tu kira dapat pahala berjamaah tu boleh lah. Tapi tu imam tidak menanggung Fatihah makmum. Tak boleh tanggung Fatihah makmum. Dan tak boleh tanggung lupa makmum. Sama kok. Ni bincang bab lupa kan. Dia tidak menanggung lupa makmum. Jadi kalau kita ikut pun, contoh kita pergi lewat, ikut tu imam tengah rokok, boleh rakaat tak? Tak boleh. Katalah tu imam pakai jenis pakai beg tu, beg kecil buah ayam. Kita boleh ikut dia. Tapi kalau pergi lewat, kita sempat rokok, rakaat tu tidak tanggung. Bila tak tanggung, maka kita kat gini rakaat tak jadi, kena tambah rakaat. Tambah rakaat. Jadi kenapa? Innama uthiba, diberi pahala al-musalli yang bersembahyang khalfahu, di belakang imam yang muhdith, alal jamaah, diberi pahala atas berjamaah, liwujudi suratiha, kerana ada rupa berjamaah tu. Wali annahu, ni kan satu lagi, wali annahu yughtafaru fil fadaili ma la yughtafaru fi ghairiha, dimaaf pada masalah fadilat ini perkara yang tidak dimaaf pada selain fadilat. Bab fadilat ni syarat bagi ringan lah, tak apalah, kalau ikut pun tak apa, dapat pahala berjemaah. Tapi bab rukun, bab syarat, bab sah dah, nampak tak? Jadi bab fadilat ni diberi kemaafan, dilonggarkan, dimaafkan pada perkara fadilat, barang yang tidak dimaaf pada selainnya. Intaha Muhammad Rabli. Qauluhu kama anna sahwahu, sebagaimana lupanya, lupa siapa tu? Ai imami ghairil muhdithi, imam yang tidak berhadas.
Matan disebut kama anna sahwahu yalhaqul ma'muma. Lupa imam akan berjangkit kepada makmum. Imam mana ni? Imamin ghairin muhdith. Imam yang tidak berhadas. Imam yang tidak berhadas tu dia akan berjangkit ke makmum. Wal muradu, yang dikehendaki di sini al muhdithu hala wuqu'is sahwi minhu, ialah orang yang berhadas ketika berlaku lupa daripadanya pada tu imam. Jadi lupa tu imam, lupa itu berlaku masa dalam tu imam tu berhadas. Masa dalam tu imam berhadas. Al-muhdith hala wuqu'is sahwi, berlaku lupa itu masa tu imam berhadas. Bi khilafi wuqu'ihi ba'da hadathihi, berlainan kalau berlakunya itu selepas hadasnya. Berlaku lupa selepas hadas. Fala yalhaqul ma'mum, maka tidak tidak akan berjangkit kepada makmum, tidak akan berjangkit kepada makmum. Jadi imam yang akan lupa dia itu berpindah atau berjangkit ke makmum, imam yang tidak berhadas. Jadi murak dengan hadas ini, dengan hadas ini ialah ketika berlaku lupa daripada orang berhadas tu. Daripada orang berhadas itu. Berlainan kalau berlakunya lupa selepas berhadas dia. Lepas habis hadas dah tu berlaku lupa. Tu tak berjangkit tu. Fala yalhaqul ma'mum, itu tidak akan berjangkit kepada makmum. Intaha Muhammad Ramli. Tengok ni kata biasa tak sambung. Tapi sebab biasa tak sambung. Tapi sebab dia ada haraja tu, syarah tu limir dia sambung. Dia sambung. Kalau tidak akan jadi lam, jadi lam ra. Kata la gitu jadi siapa pula? Lamir apa? Ingat nama orang pula lagi. Ingat rumus lain pula. Qauluhu yalhaqul ma'mum, itu akan berjangkit kepada makmum. Akan berjangkit kepada makmum. Panjang ni, wallahu a'lam. Di situ ni masalah ni penting ni. Masalah terimam sujud sekali. Masalah terimam kita pernah sebut ni. Ada sini. Panjang sikit dia ni. Sambung ke depan. Wallahu taala. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.